Baik, saudara, berita wilayah diteruskan ke Bumi Kenyalang, antaranya mengenai perkembangan projek pembinaan laluan pertama sistem transit aliran otonomi di Sarawak. Vanessa, silakan dengan perinciannya. Ya, terima kasih Dia. Langkah keselamatan sewajarnya akan diutamakan bagi memastikan sistem transit Signal Priority TSP untuk kenderaan transit aliran otomasi ART Sarawak beroperasi mengikut jadual. Menteri Pengangkutan Datuk Seri Lee Kim Shin menjelaskan ini termasuk meletakkan pemandu bagi kenderaan tersebut walaupun ART beroperasi secara automasi. Ini bagi memastikan tindakan pantas seperti menekan brek dapat diambil jika berlaku kejadian tidak diingini secara tiba-tiba. Kenderaan ART juga katanya akan diprogramkan supaya memperlahankan kelajuan apabila menghampiri lampu isyarat. On the traffic light, we will ensure that even without power supply, the traffic light will still be functioning. So we have backup battery at the traffic light, and even a genset. Powerful, yes, that's right. So that is we are double this one security to ensure that traffic is functioning, unless there's some electronic problems. Bercakap dalam sidang media sebelum menaiki kenderaan prototipe ART di Kota Semarahan hari ini, katanya kesemua langkah tersebut bagi memastikan ART beroperasi mengikut ketetapan masa selain menjaga keselamatan pengguna jalan raya lain. Tambahnya, pengumpulan data dan maklum balas pelbagai pihak mengenai ART akan dibuat penghujung bulan ini untuk dihantar kepada pihak pengilang bagi menghasilkan reka bentuk dan spesifikasi mengikut kehendak Sarawak. Datuk Seri Lee menjelaskan ketiga-tiga laluan bagi ART Sarawak dijangka beroperasi pada 2028 dengan laluan biru dari Rembus ke Riveria sepanjang 27.6 km dijadual siap penghujung 2025 dan beroperasi pada 2026. Manakala laluan merah bermula dari Kuching Central ke Pending sepanjang 12.3 km dan laluan hijau dari Pending ke Damai melibatkan laluan sepanjang 30 km. Saberkas menggalakkan golongan belia dan muda terlibat dalam program-program yang dianjurkan oleh pertubuhan itu. Menteri Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah yang juga Presiden Saberkas memberitahu mereka bukan sahaja terlibat sebagai ahli tetapi sebagai pembuat dasar dan penentu hala tuju organisasi. Beliau berkata demikian pada majlis makan malam selamat datang Pertubuhan Belia Kebangsaan Bersatu Sarawak Saberkas Negeri Sarawak di Kuching baru-baru ini. Dalam pada itu, katanya, Saberkas telah membuat penambahbaikan kepada perlembagaannya. Salah satunya adalah Saberkas mahukan 70% pemegang jawatan di peringkat unit, cawangan dan negeri adalah individu yang berumur 39 tahun dan ke bawah. Kerajaan negeri telah memperuntukkan sebanyak 65% daripada Belanjawan Sarawak 2024 untuk membangunkan kawasan luar bandar. Menteri di Jabatan Premier Sarawak Datuk Seri John Siki Tayai berkata, tumpuan bajet tersebut bukan sahaja keperluan asas seperti jalan raya, bekalan elektrik dan air, tetapi juga bidang ekonomi. Semasa pembentangan bajet 2024, Kerajaan Sarawak telah memperuntukkan sebanyak 65% belanjawan untuk kawasan luar bandar. Beliau berkata demikian semasa majlis memimpin bersama rakyat di Rumah Lunin Benang, Selangau baru-baru ini. Sementara itu, Adun Kakus itu berkata, kadar gaji Ketua Masyarakat dan Alaun Ketua Kaum telah dikemukakan kepada Kerajaan Sarawak untuk dikaji semula supaya setaraf dengan keperluan semasa. Dalam pada itu, beliau mahu pihak Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK memberi keutamaan kepada golongan berpelajaran menerajui Biro Ekonomi bagi meningkatkan taraf hidup penduduk. Pada program tersebut, Datuk Seri John Siki turut merasmikan rumah JKKK Rumah Lunin Benang. Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak Datuk Seri Roland Sagah mengetuai delegasi mengadakan lawatan ke Bukwang Pharmaceuticals di Korea bagi membentuk kerjasama dan perkongsian dalam penyelidikan dan pembangunan R&D Pharmaceutical dan pembuatan di dalam negeri.
Menurut kenyataan media yang dikeluarkan semalam, lawatan tersebut antara lain membincangkan R&D Pharmaceutical iaitu Pusat Penyakit Berjangkit Sarawak, Pusat Penyelidikan Klinikal Hospital Umum Sarawak dan Pusat Biodiversiti Sarawak. Delegasi turut melawat ke Institut Penyelidikan Bukwang untuk menyaksikan R&D formulasi ubat. Turut mengiringi ialah Timbalan Menterinya Datuk Francis Hadin Hollis, Setiausaha Kewangan Negeri Datuk Seri Wan Liz Osman Wan Osma dan Setiausaha Tetap Kementerian Datuk Azmi Bujang. Seorang guru wanita diseratuk kerugian lebih RM150,000 selepas terjerat dengan kes penipuan panggilan telefon. Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Manjata berkata, kes bermula dengan panggilan telefon dari nombor tidak dikenali dan memperkenalkan diri sebagai Puan Maisarah dari Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia pada 19 Oktober lalu. Suspek memaklumkan pihaknya menerima aduan bahawa nombor telefon mangsa telah digunakan untuk membuat iklan palsu di sekitar Seremban. Selepas panggilan disambungkan kepada beberapa individu lain, mangsa diarahkan untuk membuat pemindahan wang ke akaun bank yang diberikan, kononnya bagi tujuan siasatan pihak Bank Negara Malaysia. Guru berusia awal 30-an itu telah membuat 19 kali transaksi pindahan wang berjumlah kira-kira RM125,000 ke 7 akaun bank suspek antara pertengahan Oktober dan November lepas. Pada Isnin lepas, mangsa diminta oleh suspek mengeluarkan wang sebanyak RM29,000 dan membalingkan wang berkenaan ke kawasan semak berdekatan dengan P Junction Seratok. Mangsa menyedari telah ditipu apabila berpatah balik dan mendapati wang berkenaan tiada di tempat tersebut. Program Town Hall Discussion 2023 dianjurkan oleh Polis Diraja Malaysia Cawangan Bintulu bersama Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia dapat meningkatkan kesedaran dan pencegahan jenayah di peringkat komuniti dan ianya juga membincangkan perkara berkaitan keselamatan ancaman jenayah siber di peringkat Bintulu. Ketua Polis Daerah Bintulu, Superintendent Bartolomeo Ompit berkata demikian pada program Town Hall Discussion 2023 di bangunan Menara Kidorong Bintulu pagi tadi. Kes jenayah komersial yang berlaku di Bintulu dari tempoh Januari hingga Oktober 2023 sebanyak 165 kes dilakukan yang mana melibatkan kerugian sebanyak RM5.9 juta. Berbanding tempoh yang sama bagi tahun 2022 iaitu sebanyak 314 kes melibatkan kerugian 11.2 juta iaitu pengurangan sebanyak 149 kes atau bersamaan dengan 47.4%. Tambahnya lagi, program seperti ini merupakan satu pendekatan dan keterlibatan PDRM bersama agensi kerajaan yang lain bagi menangani isu sosial serta program kali ini membawa tajuk Ancaman Jenayah Siber, Adakah Saya Berisiko? Perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Kita kembali bersama dia di Angkasa Puri untuk berita seterusnya. Silakan dia. Baik, terima kasih Vanessa langsung dari Sarawak.